Halo, pada kali ini kita akan belajar satu lagi topik di dalam bab 6 anatomi dan fisiologi, yaitu 6,1 unit berstruktur. Dan dalam bab subtopik ini kita akan coba mencapai dua objektif, yaitu yang pertama mengenal pasti alas organisme hidup dan juga memerihalkan bahagian serta kedudukan tubuh badan menerusi penggunaan istilah anatomi. Anatomi membawa maksud kajian saintifik tentang struktur organ ataupun sistem ataupun tisu ataupun sel yang ada di dalam organisme hidup. Ia berasal daripada bahasa Yunani yaitu ana dan tome yang membawa maksud membedah, memotong ataupun memisahkan. Jenis-jenis anatomi kasar kita boleh bahagikan kepada 3, yaitu anatomi regional yang mana merujuk kepada bahagian ataupun kedudukan geografi bahagian tubuh badan. Dan yang kedua, anatomi sistem yang merujuk kepada fungsi dan juga kedudukan serta hubung kait antara satu bahagian tubuh dengan bahagian yang lain. Dan yang ketiga, anatomi makroskopik ataupun permukaan, yang mana ini merujuk kepada kajian yang melibatkan struktur tubuh badan yang boleh dirasa ataupun yang ada pada permukaan tubuh. Organisme bermula ataupun alas yang paling asas adalah daripada atom, dan atom ini bergabung membentuk molekul menjadi molekul yang lebih besar ataupun makro dan akhirnya membentuk organel. Organel ini akan terbentuk atau terkumpul di dalam satu sel, kemudian sel-sel ini akan bergabung membentuk satu tisu, di mana tisu akan menjalankan satu fungsi-fungsi yang tertentu, dan tisu-tisu ini akan bergabung menjadi satu organ. Satu organ dia akan menjalankan satu fungsi yang spesifik ataupun khusus, contohnya seperti jantung ataupun paru-paru atau ginjal ataupun mata. Dan organ ini dia akan bergabung dengan organ-organ yang lain membentuk satu sistem. Contohnya dalam sistem penghadaman ataupun digestif, kita ada organ mulut dan gigi ataupun esophagus, kita ada gaster, organ gaster, kita ada organ usus kecil, kita ada organ usus besar, dan inilah yang disebut sebagai gabungan organ-organ yang menjalankan fungsi-fungsi khusus sehingga ia menjadi satu sistem. Dan sistem yang terdapat banyak sistem yang menjalankan fungsi fisiologi dalam tubuh badan manusia, ini akan membentuk satu organisme. Seperti dalam gambar raja ini kita dapati ia terdiri daripada aras yang paling rendah ialah atom, molekul, kemudian makromolekul, organel, sel, tisu, organ, sistem, kemudian yang terakhir aras yang paling tinggi adalah aras organisme. Seterusnya kita lihat bahagian struktural ataupun pembahagian tubuh badan organisme, yang mana 3 sata utama yang terdiri daripada sata sagittal, sata coronal, dan sata transverse. Sata sagittal disebut juga sebagai sata median yang membahagikan tubuh badan manusia kepada dua bahagian, kiri dan kanan. Sata frontal ataupun coronal adalah sata yang membahagikan tubuh badan manusia kepada dua bahagian,
depan dan belakang. Sementara sata transvers ataupun horizontal adalah sata yang membahagikan tubuh kepada bahagian atas dan bahagian bawah. Seterusnya kita lihat beberapa istilah yang digunakan di dalam istilah anatomi tubuh organisme, yaitu yang pertama ialah anterior, yaitu merujuk kepada bahagian pandangan hadapan tubuh. Posterior adalah pandangan bahagian belakang tubuh organisme. And then kita ada superior. Superior adalah bahagian atas, dan inferior adalah bahagian bawah tubuh. Seterusnya istilah medial. Medial merujuk kepada bahagian tengah yang lebih dekat kepada pusat tubuh, dan lateral adalah bahagian yang ke arah permukaan tubuh, dan proximal adalah bahagian tubuh yang lebih, bahagian badan ataupun tubuh yang lebih dekat kepada garis tengah tubuh kita. Seterusnya ialah distal. Contohnya kalau tangan ini yang lebih dekat kepada bahagian garis tengah tubuh kita, kita sebut proximal, dan distal ada yang lebih jauh pada bahagian yang lebih jauh. Ataupun kalau siku ini proximal, hujung jari ini distal. And then kita ada istilah superficial. Superficial adalah merujuk kepada bahagian tubuh yang lebih dekat kepada permukaan kulit ataupun luar tubuh. Sementara profundus adalah bahagian tubuh kita yang lebih ke bahagian dalam, yaitu jauh daripada permukaan luar tubuh. Istilah seterusnya ialah dorsal. Dorsal ini juga disebut sebagai posterior, yaitu bahagian belakang tubuh, dan ventral adalah bahagian depan ataupun anterior. Istilah seterusnya ialah pada struktural bahagian rongga. Rongga kita boleh bahagikan kepada dua, rongga tubuh dorsal dan rongga tubuh ventral. Seperti yang kita telah sebut tadi, dorsal itu adalah bahagian belakang dan ventral adalah bahagian depan. Oke, pada bahagian rongga dorsal kita ada dua bahagian. Yang pertama ialah rongga cranial. Rongga cranial seperti dalam gambar raja ini Anda melihat adalah kawasan rongga yang cavity yang terdapat di bahagian kepala. Dan rongga yang kedua yaitu rongga spinal ataupun tulang belakang adalah rongga yang mana cavity di mana terdapatnya kita punya saraf tunjang. Oke, rongga utama yang kedua yang ada di dalam tubuh organisme atau tubuh badan manusia adalah rongga tubuh ventral yang ada di bahagian depan yang terdiri daripada rongga thorax yaitu cavity di bahagian dada, and then kita ada rongga peritoneal yaitu di bahagian perut ataupun gesta, dan juga kita ada rongga-rongga kecil yang lain ya, seperti pelvic. Itu adalah contoh rongga-rongga yang lebih kecil. Seterusnya bahagian struktural anatomi yang ada dalam tubuh kita ialah membran serosa. Membran serosa ini terdiri daripada tiga bahagian utama, yaitu yang pertama disebut sebagai membran pleura, yaitu membran yang menyeliputi bahagian paru-paru. And then membran peritoneal adalah membran yang menyeliputi organ-organ yang ada di dalam
perut. Dan yang ketiga ialah membran perikardial yang menyelimuti bahagian jantung. Dan yang terakhir adalah regional. Regional ini adalah merujuk kepada kedudukan ataupun bahagian tubuh. Contohnya di dalam slide ini kita lihat ini yang merujuk kepada regional di bahagian abdomen kita, di mana bahagian abdomen kita dibahagikan kepada 9 bahagian, yaitu bahagian atas, bahagian tengah, bahagian bawah, bahagian kiri, tengah, dan bahagian kanan. Dan sebenarnya regional ini juga merujuk kepada bahagian kepala, bahagian abdomen, ataupun bahagian kaki. Hari ini kita telah belajar tentang istilah-istilah asas yang digunakan di dalam bab anatomi dan fisiologi. Yang pertama tadi kita merujuk memahami apa maksud anatomi. Yang kedua, aras organisme di dalam manusia. And then kita juga melihat kepada bahagian-bahagian anatomi, yaitu istilah-istilah yang sering digunakan di dalam anatomi. So, jumpa Anda lagi untuk topik seterusnya. Bye.